Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua yang baru masuk. InsyaAllah boleh share dan juga sebar-sebarkan lagi kepada sahabat-sahabat dan ahli keluarga kita. Mudah-mudahan pagi kita ini terisi dengan perkara yang baik dan juga hari kita diberkati oleh Allah Ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah wa liwajhika khalisah wa la taj'al fiha li ahadin syai'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Jumaat yang mulia ini kita dapat bersua dalam program Bicara Jumaat Barakah, yang mana pada hari ini syukur kita kepada Allah kerana kita dapat bersama dengan yang berbahagia, tetamu dan juga penyampai jemputan kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Fahrul Joy, yang mana akan bersama dengan kita membicarakan topik yang bertajuk Hijrah Hati. Untuk makluman tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, program Bicara Jumaat Barakah dengan topik Hijrah Hati ini sebenarnya kita bawakan khas untuk kita memeriahkan satu program ataupun kempen khusus yang dianjurkan oleh Quranic Mind Network yang kita namakan sebagai Detik Muharram Satu Permulaan. Sebelum ini kita telah lalui 10 hari awal Zulhijjah, kita adakan kempen menyambut 10 awal Zulhijjah. Kemudian insya-Allah kita akan memasuki bulan Muharram, yang mana di sana ada kelebihan dan ia merupakan detik permulaan bagi setiap daripada kita untuk memasuki fasa ataupun tahun yang baru. Dan dalam program ini insya-Allah ianya bertujuan untuk memperingati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan baginda. Kemudian dia juga diadakan untuk menyambut kedatangan tahun baru Islam dengan perancangan dan azam yang lebih baik serta penuh keberkatan. Dan yang ketiga, kita harapkan ia dapat menghidupkan, kita semua dapat menghidupkan hari-hari bulan Muharram ini dengan perkara sunnah serta menambahkan lagi amalan harian. Dan antara pengisian yang akan kita laksanakan ialah majlis ilmu di ambang Muharram. Kita mulakan dengan program pada hari ini, ya, 30 Julai ini. Kita bersama dengan Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Fahrul Joy yang akan membahaskan tentang hijrah hati. Kemudian pada 6 hari bulan nanti pula kita akan adakan lagi pengisian. Di samping itu kita ada program Jom Tanya at Quranic Mind. Kita akan tampilkan Dr. Syauqi insya-Allah, tempat ataupun ruang yang dibuka kepada kita semua tuan-puan untuk bertanya apa jua soalan berkait dengan agama insya-Allah. Kemudian kita akan lancarkan program Jom Kahfi Dulu pada setiap Khamis malam Jumaat. Begitu juga program bacaan doa akhir dan awal tahun, bacaan Yasin Perdana pada 9 Ogos. Bicara Jumaat Barakah yang seterusnya insya-Allah kita akan teruskan yang seperti hari ini juga. Dan Jom Tabarak, program bacaan surah Al-Mulk, penghalang siksa kubur. Ini memang kita akan adakan. Kita akan imarahkan pada 10 Muharram awal ini, ya, sehingga kita bertemu dengan hari kita disunatkan untuk berpuasa dengan program kempen puasa Tasu'a dan Ashura 18-19 Ogos insya-Allah. Dan juga kita akan adakan program agihan jamuan anak yatim pada hari Ashura nanti. Jadi semuanya itu ada di dalam poster dan juga makluman yang kita sudah sebarkan pada tuan-puan, dan tuan-puan boleh sebarkan lagi makluman ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat faedah dan manfaatnya dan Allah Ta'ala berkati usaha kita ini. Al-Fadhil, Ustaz dan tuan-puan semua, suka untuk kita mulakan sesi kita pagi ini, kita ceriakan dengan kita hayati sedikit bait lagu Ma'al Hijrah, ya. Satu Muharram detik permulaan,
perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah atas keyakinan dan iman yang teguh. Kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Untuk itu, di bawah tajuk Hijrah Hati, kami dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Fahrul Joy untuk menyampaikan kuliah beliau. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha lagi saya mulakan Ustaz Ibrahim selaku pengurusi majlis ilmu kita pada pagi ini. Yang dihormati seluruh jawatan kuasa dan mereka yang berusaha dalam Quranic Mind Network ini. Seterusnya yang dimuliakan sahabat-sahabat, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya hidayah dan taufiknya, kita telah bertemu dalam majlis ilmu ini di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Bila disebut keberkatan, mengambil makna yang diberikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, barakah itu ialah ziyadatul khair, kebaikan yang berkembang, kebaikan yang tetap berkembang dan dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan majlis ilmu ini walaupun dikendalikan oleh saya yang dhaif ini, mudah-mudahan jadi asbab untuk kita mendapat kebaikan yang berkembang dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan majlis ilmu ni kita akan memberi makanan kepada akal kita, InsyaAllah, dan kita dapat memberi makanan kepada hati kita, iaitu ilmu dan iman. Ilmu dan iman inilah yang menentukan darjat kita di dunia dan insya-Allah juga menentukan darjat kita di hari akhirat. Kerana Allah berjanji, orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin mulakan hijrah hati pada pagi ini dengan kata-kata hukama, iaitu orang yang berjaya ialah orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Manakala orang yang terpedaya ialah orang yang hari ini sama seperti semalam. Dan orang yang celaka ialah apabila hari ininya lebih buruk daripada semalam. Jadi kita nak mencapai al-falah, kita nak mencapai kejayaan, jadi kita perlu pastikan hari ini kita lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Jadi apabila disebut hari ini lebih baik daripada semalam, artinya ia melibatkan satu kalimat iaitu perubahan. Artinya hari ini lebih baik dari semalam, daripada kurang baik kepada yang baik, daripada yang baik kepada lebih baik kepada cemerlang. Artinya ini melibatkan perubahan. InsyaAllah, bila dinamakan kita ni insan ataupun makhluk, makhluk ni berubah. Yang tidak berubah hanya Khalik saja. Sebab tu saya tertarik apa yang dikatakan oleh Profesor Hamka, yang tidak berubah di dunia ini hanyalah perubahan. Yang tidak berubah di dunia ini hanyalah perubahan. Artinya perubahan itu akan sentiasa berlaku. Dia tidak akan berubah. Baik. Sebab itu bila kita sebut tentang perubahan ni, dia ada dua. Satu perubahan ke arah yang baik, satu perubahan ke arah yang sebaliknya. Jadi sebab itu kita perlu berubah by design, bukan by default. By design artinya kita yang mengatur perubahan itu, kita yang memilih perubahan itu. Ini yang dikata by design. Tetapi kalau kita berubah hanya kerana terpaksa ataupun ikut-ikutan, ataupun kita hanya menjadi mangsa saja, artinya waktu itu kita berubah by default. By default artinya kita tidak akan berjaya. Sebab itu bila kita kata hijrah hati,
Ini adalah hijrah yang dinamik, yang kita nak buat perubahan dengan pilihan kita, yang kita tahu apa tujuannya, apa cabarannya, apa hasil yang kita nak, dan apa pengorbanan yang perlu kita lakukan untuk mencapai hasil tadi. Ya, kalau dalam Al-Quran diletakkan tiga fasa yang berturutan. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu. Dia ada tiga, ya, iman, hijrah dan jihad. Subhanallah, ya. Kalau kita tengok sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 52 tahun berlaku satu peristiwa, satu kejadian yang mencabar keimanan, ya, waktu itu, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Berapa ramai orang yang mula percaya pada Rasulullah luntur balik keimanan mereka kerana peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj iaitu pada usia 52 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ujian keimanan. Jadi bila disaring dengan ujian keimanan tu, barulah setahun kemudian berlaku peristiwa hijrah. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, segala-gala kesenangan, daripada Mekah nak menuju ke Madinah yang lebih kurang 480 km, ya, iaitu dikata hijrah, meninggalkan segala-galanya, berpindah, ya. Kemudian 2 tahun kemudian, iaitu pada usia 55 tahun, barulah berlaku perang Badar, iaitu perang yang mengorbankan bukan saja masa, bukan saja harta benda, tetapi mengorbankan nyawa. Jadi dari segi turutannya mesti iman dulu, kemudian hijrah, kemudian barulah jihad. Sebab itu kalau kita tengok jarak antara Isra Mi'raj dengan hijrah 1 tahun, dan hijrah dengan jihad iaitu perang Badar, ya, adalah 2 tahun. Jadi proses yang sama yang kita nak lakukan, ya, insya-Allah. Hijrah ni ada, kalau ikut perkataan, saya tidak maulah melihat secara tafsili atau secara terperinci, tapi cukuplah secara ijmal saja, secara ijmali saja, ya. Hijrah ni perkataan hajarah, ya, artinya berpindah ataupun berubah. Maknanya berpindah ataupun berubah. Dia ada 2 makna, iaitu makna yang umum dan makna yang khusus. Ya, makna yang khusus ialah perpindahan seperti mana yang saudara pengerusi tadi nasyidkan tu, sedap juga suaranya, alhamdulillah, ya. Jadi bila disebut hijrah yang khusus, artinya hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq daripada Mekah menuju Madinah untuk menegakkan Islam yang lebih menyeluruh dan lebih syumul, yang lebih sempurna. Itu hijrah yang khusus, ya. Kemudian selepas daripada itu berlakulah Futuh Mekah. Lepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la hijrata ba'da fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Madinah. Yang ada hijrah ini, yang itu saya akan terangkan. Jadi artinya yang khusus berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang umum ni lah yang melibatkan kita semua, ya. Yang melibatkan kita perlu melakukan hijrah, ya, kerana kita nak jadi orang yang berjaya. Salah satu syarat untuk menjadi orang yang berjaya ialah kita kena tiru ataupun teladani sifat orang yang berjaya. Sifat orang yang berjaya terutamanya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para rasul yang ulul azmi, semuanya mereka berhijrah. Nabi Ibrahim hijrah daripada Palestin ke Mekah. Ya, Nabi Musa alaihissalam berhijrah daripada Mesir ke negara Madian. Ya, kalau kita tengok Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berhijrah, Nabi Nuh juga berhijrah dengan kapalnya dan sebagainya. Jadi kalau kita nak berjaya, tiru sifat orang berjaya. Antara sifat orang berjaya ialah mereka melakukan hijrah. Kita juga perlu melakukan hijrah kalau kita nak berjaya. Jadi hijrah kita bagaimana? Ya, kita pergi kepada hijrah, dia ada pembahagian 2. Tadi umum dan khusus. Sekarang ni dibahagi kepada 2, iaitu hijrah yang berbentuk makani, 1. Yang kedua, hijrah yang berbentuk maknawi. Hijrah berbentuk makani ialah hijrah tempat ataupun posisi atau lokasi. Dari satu tempat ke satu tempat yang berbentuk fizikal. Manakala yang berbentuk maknawi
ialah berubahnya sikap kita, mindset kita, sistem nilai kita, keyakinan kita, jiwa kita. Ini hijrah maknawi. Mungkin semua kedua-dua tu perlu dikaitkan dengan iman. Artinya kalau kita berpindah daripada syarikat A pergi ke syarikat B, ya, bukan kerana gaji, tetapi kerana syarikat B untuk mengamalkan Islam lebih kondusif, lebih banyak peluang untuk menegakkan Islam, ya, itu hijrah. Hijrah makani. Ya, kalau kita nak ubah sikap kita dari marah kepada boleh mengawal marah, misal kata dari kedekut kepada pemurah, itu hijrah apa? Hijrah maknawi, tetapi kena kaitkan dengan iman, kena kaitkan dengan Islam. Jadi tak bolehlah sewenang-wenangnya kita kata ramai pemuda-pemuda yang telah hijrah daripada kampung, daripada desa ke bandar. Perkataan hijrah tu tak betul. Kerana hijrah yang dimaksudkan mesti dikaitkan dengan iman dan Islam yang lebih baik. Ya, kalau kita pindah tempat kerja, iman dan Islam di tempat kerja itu lebih baik, kita ubah sikap kita untuk iman dan Islam kita lebih baik, itu yang dikatakan hijrah. Sama ada hijrah makani ataupun hijrah maknawi. Baik, sebelum kita hijrah, sebelum kita berubah, kita perlu tahu keadaan kita yang semasa ni. Keadaan kita yang semasa, ya, kita nak pergi satu tempat, ya, kita kena tahu destinasi tempat yang kita nak pergi. Satu lagi, kita kena tahu, kita perlu tahu kita ni berada di mana sekarang. Kalau kita tengok, kalau katalah kita pergi ke Putrajaya, kita pergi ke depan Masjid Putrajaya tu, dia ada map yang besar tu. Di sini bangunan kerajaan, di sini hospital, di sini. Kemudian bawah tu dia kata you are here. Awak ni di sini. Jadi barulah kita tahu bila kita ada di sini, kita nak bergerak ke sana, artinya kita kena tahu keadaan semasa kita. Baik, hijrah ni kita ke arah yang lebih baik. Macam mana kita sekarang ni okey atau tidak? Okey atau tidak? Ya, kalau saya tanya keadaan hidup tuan-tuan, puan-puan, saya sendirilah ya. Macam mana sekarang? Okey ke? Kalau okey, apa berubah? Betul? Jadi kita nak tahu kita okey tidak okey, ya, bukan kita tengok mengikut pandangan kita, tidak boleh. Kita kena lihat apa saja kita ni okey atau tidak, baik atau sebaliknya, kita kena mengukur, kita perlu mengukur mengikut kaedah yang telah Allah tentukan. Ini yang dikata tauhidik mindset. Cara kita menilai, cara kita menentukan, benchmark kita, ya, kayu rujuk kita ialah apa yang telah Allah tentukan. Baik, Allah tentukan secara sepintas lalu, kita hanya ada 1 jam, ya, kita tak boleh memperincikan sangat. Saya bagi asas-asasnya, insya-Allah. Saya yakin lepas ni ustaz-ustaz ada yang akan lebih menjelaskan, ya, lebih tuntas, insya-Allah. Baik, kita okey tidak okey diukur kepada 3 perkara. Okey atau tidak diukur kepada 3 perkara. Okay. Yang pertama, kita ni okey atau tidak, yang pertama hubungan kita dengan Allah, iaitu dikatakan takwa. Ya. Yang kedua, hubungan kita dengan manusia itu akhlak. Yang kedua. Dan yang ketiga, hubungan kita dengan profession, dengan tugasan kita sebagai khalifah, itu yang dikatakan hubungan kita yang dikatakan itqan. Jadi 3, ya, ada 3 parameter ataupun cara kita mengukur kita tidak. Pertama, takwa kita kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita dengan manusia. Yang ketiga, itqan dengan profession kita, dengan kerja kita, dengan peranan kita sebagai khalifah. Iaitu tadi sebagai hamba, takwa dan akhlak sebagai hamba, itqan ni sebagai khalifah. Khalifah tu apa? Siasatud dunia wa iqamatud din. Ya, baik, untuk memberi kebaikan, soleh wa musleh. Baik. Sekarang takwa itu apa? Takwa itu suatu yang ada di dalam hati kita. At-taqwa hahuna. Ya, kalau dilihat takwa itu daripada perkataan waqa atau wiqayah, artinya prevention ataupun berjaga-jaga dan berhati-hati. Jadi orang yang bertakwa ialah orang yang sangat berjaga-jaga dan berhati-hati tentang apa? Tentang hukum hakam Allah. Ya, sangat jaga hukum hakam Allah. Seperti mana yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, bagaimana orang yang bertakwa itu? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab,
orang yang bertakwa itu wahai Amirul Mukminin seperti mana orang yang berjalan di satu jalan yang dipenuhi oleh duri-duri. Jadi duri-duri itu apa? Hukum hakam Allah. Jangan dia terpijak, jangan dia terlanggar yang haram, yang halal dilaksanakan, yang sunat sebenar-benar dia nak laksanakan, yang makruh seboleh-bolehnya dia nak tinggalkan, yang harus dijadikan ibadah. Jadi orang yang menjaga hukum Allah ni, saya ambil satu je. Yang paling besar sekali hukum Allah ni ialah kepala segala ibadah. Apa dia kepala segala ibadah? Solat. Kita pernah tengok orang tak ada tangan, kita pernah tengok orang tak ada kaki, ya, tapi kita tak pernah tengok orang tak ada kepala. Artinya ibadah kita yang lain-lain, sedekahnya, haji dan sebagainya, kalau solat tidak dijaga, kita bermasalah. Jadi kalau kita nak tahu takwa kita okey atau tidak, tengok solat kita secara peribadi dan secara umat. Baik, saya secara peribadi, saya tak bolehlah nak tentukan, betul tak? Diri saya lah tahu, diri tuan-tuan lah tahu. Tetapi kalau kita tengok pada masyarakat, apa yang terjadi sekarang ini ialah mengikut kajian tidak resmi, 80% umat Islam di Malaysia tidak solat. 80% tidak solat. Subhanallah, ya. Ini sangat menggerunkan kita. Kerana solat adalah kepala ibadah. Ya, artinya kalau solat itu adalah kualiti kehidupan kita. Bagaimana kualiti kehidupan kita? Tengok solat kita. Ya, kita boleh ukur di situ. Okey, ya. Jadi kita ambil senang. Solat kita ada masalah sekarang. Yang kedua, akhlak. Akhlak ini adalah perbuatan baik yang boleh dilahirkan dengan mudah tanpa melibatkan mujahadah dan juga pemikiran ilmu lagi. Kata Ibnu Maskaweh, ya, senada dengannya iaitu Imam Ghazali rahimahullah taala, akhlak itu ialah perbuatan baik yang boleh dilahirkan dengan mudah secara autopilot tanpa melibatkan pemikiran dan ilmu lagi. Artinya sudah serasi dan sebati. Kalau kita nak tengok akhlak kita, tandanya apa? Ulfah. Ulfah ni kelembutan. Dan kelembutan yang kita nak tengok ialah kelembutan di dalam hubungan keluarga kita di Malaysia macam mana. Subhanallah, ya, kalau kita lihat betul-betul mengikut kajian tidak resmi, ya, di kalangan umat Islam pernah didedahkan oleh Datuk Dr. Masyitah ketika 2009 waktu tu, ya. Dia kata apa? Setiap 15 minit penceraian berlaku. Setiap 15 minit penceraian berlaku. Kemudian Jabatan Kehakiman Syariah pada tahun 2017 mendedahkan bahawa setiap 11 minit penceraian berlaku. Dan dalam tempoh COVID-19 ini, pandemik COVID-19 ini, kadar penceraian begitu meningkat. Ya. Jadi artinya ulfah ataupun kelembutan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau satu keluarga itu nakkan diberikan kebaikan, diberi kelembutan. Jadi kelembutan tu sudah tak ada. Sudah semakin terhakis. Bukan tak ada, ya, sudah semakin terhakis. Artinya akhlak kita pun ada masalah. Dan yang ketiga kita lihat itqan. Itqan ini ialah bagaimana peranan kita di dalam pekerjaan, di dalam profession kita, perniagaan dan sebagainya, diukur kepada pencapaian ekonomi kita. Subhanallah, selepas walaupun sudah lama dasar ekonomi baru DEB dilaksanakan dengan pelbagai program untuk memajukan umat Melayu Islam di Malaysia, tetapi penguasaan kekayaan masih lagi dipegang oleh orang bukan Islam. Jadi artinya kalau nak diukur, keadaan kita tak okey sekarang. Takwa kita diukur pada solat, ada masalah. Akhlak kita diukur pada ulfah di dalam keluarga pun ada masalah. Itqan kita diukur pada kejayaan dalam bidang ekonomi pun ada masalah. Artinya ini mewajarkan kita untuk melakukan perubahan ataupun melakukan hijrah. Okey, ini penting, ya, justifikasi. Jangan ada orang kata, apa perlu hijrah, saya dalam keadaan okey. Tidak. Kamu lihat perkembangan tadi itu, ya. Baik, sekarang bagaimana kita nak berubah? Macam mana kita nak mengubah, ya, soal takwa tadi, soal akhlak tadi dan soal itqan tadi. Bermula semuanya daripada hati. Ini saya pernah katakan penyampaian saya dalam kuliah sebelumnya, itu Tazkiyatun Nafs, ya, bahawa hati ini raja dalam kerajaan diri. Ya, kalau kita nak ubah perlakuan yang dilahirkan oleh panca indera kita, oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh tangan dan kaki, kena ubah hati dulu. Ini penting. Sebab tu dia katakan faiza salahat salahat sairul jasad. Kalau
Hati baik, semuanya baik. Kalau hati jahat, semua jahat. Jadi yang kita nak hijrahkan ini ialah hijrah hati. Kalau hati kita hijrah, insya-Allah semua berubah. Boleh dengar suara saya? Tolong bagi ini kalau suara saya kedengaran. Oh, dengar ya. Jelas, Okey, jelas. terima kasih. Jadi kalau kita nak hijrah, ya, ekonomi, kalau kita nak hijrah politik, kalau kita nak hijrah apa saja luaran, tidak kita boleh laksanakan kecuali kita perlu bermula dengan hijrah hati. Kerana bila hati berubah, segala-galanya berubah. Segala-galanya berubah. Ya, jadi sebab itu kita perlu ubah, dia katakan hijrahkan hati kita. Di sini saya teringat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya yang dikatakan tadi la hijrata ba'da fathi, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang ada beberapa senarai. Yang pertama, hijrah kita ialah hijrah niat dan jihad. Hijrah kita apa? Hijrah kita meninggalkan kejahatan. Itu dalam hadis yang lain pula. Jadi bila kita kata hijrah niat ni ialah soal hati, sebab niat ni di hati. Saya teringat bila membicarakan soal niat ini, ya, tentang satu hadis yang panjang, dia letakkan nombor 1 dalam hadis Imam Nawawi, hadis 40, ya, tentang hijrah Ummu Qais. Ummu Qais ni seorang wanita yang cantik, beriman dan sebagainya. Dia pun hijrah ke Madinah. Jadi ada seorang pria, ada seorang teruna yang nakkan Ummu Qais. Dia pun hijrah juga. Tetapi hijrah dia kerana mengikut Ummu Qais. Itu yang dikata hijrah yang hatinya. Ada orang yang walaupun fizikalnya berpindah ataupun telah berhijrah, tetapi hatinya tidak berhijrah. Tidak ada nilai di situ. Ya. Jadi ini menjelaskan kita, kadang-kadang minta maaf, saya sentuh secara umum lah. Ada orang-orang tertentu, ternama dan sebagainya, kemudian yang ada nama, yang ada kekayaan, yang ada rupa, hijrah. Tukar. Ya, daripada menedak aurat kepada menutup aurat, betul-betul. Kemudian, tak lama kemudian, balik. Dedah aurat balik. Ya. Kemudian kata sejak saya berubah ni banyak tertutup rezeki apa sebagainya. Itu artinya hijrahnya bukan hijrah hati. Boleh faham ya? Kita nak hijrah kita hijrah hanya pakaian. Boleh, tak salah. Tetapi kalau hati tidak berubah, hanya pakaian berubah, kita akan kembali balik ya kepada asal balik. Jadi ini yang terjadi kepada hijrah yang tadi, yang dalam sejarah kita hijrah Ummu Qais tadi. Dan kita lihat sebagai perbandingan, sebagai comparison, ya, apa yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah dikatakan bahawa kalau orang Mekah yang beriman, mereka lari ke Madinah, ya, dalam perjanjian itu mereka hendaklah dikembalikan kepada ke Mekah. Maksudnya, tetapi kalau orang Madinah yang telah beriman ikut Rasulullah, dia kembali ke Mekah, orang itu tidak akan dikembalikan lagi kepada Rasulullah ke Madinah. Sayyidina Umar sempat merasakan ini tidak adil. Perjanjian ini berat sebelah. Ya, kenapa orang Madinah, orang Mekah yang pergi ke Madinah hijrah, ya, selepas itu perlu dikembalikan selepas perjanjian Hudaibiyah itu termeterai. Apa kata Rasulullah? Kalau orang tu duduk di Mekah, walaupun dia duduk Mekah, dia beriman, dia akan menjadi ejen perubahan kepada keimanan di Mekah. Artinya walaupun fizikal tidak berubah, tetapi bila hati berubah, dia bukan saja tidak mampu diubah oleh suasana, dia boleh mengubah suasana. Boleh faham maksud saya? Nah, ini penting, hati. Jadi kalau kita tengok sebagai perbandingan, tengok kalau hati hidup dengan hati yang mati. Hati yang hidup boleh merubah suasana, hati yang mati diubah oleh suasana dan persekitaran. Selalu saya buat contoh ikan di laut. Ikan di laut walaupun dikelilingi oleh air yang begitu masin, tapi isi ikan tidak masin. Betul tak? Tetapi kalau ikan yang sama dinaikkan ke darat, kemudian disiang, diletak secubit garam saja dah masin. Ketika dia di laut, daging dia tak masin.
Tapi bila dia letak di darat, kemudian di siang, kemudian diletakkan garam, setitik saja ataupun secubit garam dah masin ikan tu. Jadi apa yang membezakan? Ikan di laut tak masin, ikan di darat masin. Kenapa? Ikan yang sama. Ikan di laut hidup, ikan di darat dah mati. Begitu juga hati yang hidup, dia akan dapat tidak diubah oleh suasana, bahkan boleh mengubah suasana. Ya, tetapi kalau hati mati, jadi macam mana pun dia akan kembali balik kepada jahiliyah. Walaupun dia sudah mengenal Islam, tetapi kalau tidak Islam tu masuk ke dalam hati, itu ada masalah nanti. Baik. Sekarang kita nak hijrah 3. Tadi hijrah niat, kemudian hijrah jihad, kemudian hijrah meninggalkan kejahatan. Di sinilah kita ingat satu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak akan mengubah satu kaum itu sehingga kaum itu mengubah kalimah ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka. Selalunya diterjemahkan, kita tengok dalam kadang-kadang kita dengar Allah tidak ubah satu kaum hingga kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Tak berapa tepat. Yang tepat ialah Allah tidak mengubah satu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apa yang ada pada diri mereka ada 2. Satu hardware, satu software. Ingat balik kuliah saya yang sebelum. Hardware ni jasad kita. Software ni ialah hati kita. Jadi hakikat manusia ialah hati dia, bukan jasad dia. Sebab jasad ni akan hancur dimakan tanah. Tetapi hati kita akan kekal, kembara daripada alam dunia, alam barzah ke alam mahsyar, kemudian sampai ke syurga atau neraka. Jadi apa yang kita nak ubah ialah di dalam itu ialah hati. Jadi kembali kepada soal hati. Hati yang seperti mana yang saya katakan dahulu, saya pause kejap ramai tak yang dengar kuliah sebelum ini, iaitu Tazkiyatun Nafs? Ramai tak? Siapa yang dengar tolong angkat tangan, saya nak tengok sikit. Tazkiyatun Nafs sebelum ni. Saya ada kuliah dalam Quranic Mind juga tentang Tazkiyatun Nafs. Belum. Okey. Ya, belum ya. Kalau begitu saya akan sedikit ambil masa di sini ya. Baik. Hati ini, qalbu ini sifat dia bolak-balik. Dia bolak-balik. Artinya dia tidak konsisten. Ya, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, satu metafora, bolak-baliknya hati itu seperti mana kuah yang sedang mendidih. Artinya kuah ni dia sedang mendidih, artinya dia tidak stabil. Ya, sebab itu hati kita ni yang paling sukar kita kawal. Sebab hati ni dia sentiasa kalau ambil bahasa yang mudah, kesana dan kesini. Ya, walaupun kita duduk dalam majlis ilmu, contoh dalam majlis ilmu sekarang, tetapi hati kita tak semestinya berada di sini. Saya teringat satu kata-kata yang saya baca jangan marah ketika anak-anak berlari-lari, melompat-lompat di dalam masjid. Ya, di dalam masjid kan anak-anak ni bermain, lompat sini, jangan marah sangat. Kerana hati orang tua lebih liar daripada anak-anak itu di dalam solat. Lebih daripada kanak-kanak yang main tadi tu, lompat-lompat tadi. Ya? Nampak sujud tapi hati kita ke mana-mana. Jadi kenapa hati kita ni bolak-balik? Kerana terjadi 2 perkara di dalam hati itu. 2 peristiwa ataupun 2 kejadian dalam hati itu berlaku. Yang pertama dengar rebutan. Yang kedua pertempuran. Sekali lagi saya tegaskan. Hati tidak konsisten, hati sentiasa bolak-balik, ke sini ke sana, berubah-ubah. Kerana apa? Berlakunya rebutan. Yang kedua berlakunya pertempuran. Hati menjadi rebutan, antara malaikat yang membawa ilham kebaikan dengan syaitan yang membawa was-was kejahatan. Jadi hati ni dia sentiasa berbolak-balik kerana dia dapat 2 bisikan. Bisikan kebaikan daripada malaikat, bisikan kejahatan daripada syaitan. Jadi dia sentiasa ditarik. Graviti hati ni sentiasa tidak stabil. Kerana sekejap ditarik oleh syaitan, sekejap ditarik oleh malaikat. Dia sentiasa begitu. Macam kita lah sekarang ni. Ya.
Kalau tidak kita akan jadi baik je lah. Tidak. Kita ada syaitan tu. Yang kedua menjadi pertempuran. Pertempuran apa? Pertempuran daripada dua elemen. Elemen dalaman juga. Iaitu nafsu yang sifatnya senantiasa mengajak kepada kejahatan. Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, Inna nafsa la amaratum bisu. Sungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Nafsu. Tetapi di dalam diri manusia juga ada akal. Akal ini min nurillah, daripada cahaya daripada Allah yang membawa ke arah kebaikan. Cahaya itu maksudnya cahaya ilmu lah, bukan cahaya zat atau sifat, bukan. Ilmu. Subhanallah. Jadi artinya hati itu sentiasa menjadi pertempuran nafsu yang mengajak kepada kejahatan dengan akal yang memberi bisikkan kepada kebaikan. Tugas kita apa? Tugas kita yang seperti mana dalam surah Asy-Syam yang kita baca waktu sembahyang duha, yang kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi tugas kita ialah beruntunglah bagi mereka yang membersihkan hati itu dan celakalah bagi mereka yang mengotori hati itu. Jadi tugas kita ialah membersihkan hati. Dan kita kena jaga hati kita jangan dikotori. Baik. Sekarang dengar ya. Jadi hati kita yang bolak-balik itu perlu perlu kepada dia makanannya dan perlu kepada ubatannya. Sekali lagi, dengar betul-betul ya, catat bagi mereka yang mencatat. Hati kita ni kalau kita nak hijrahkan, dia perlu diberi makanan dan perlu diberi ubatannya. Ubatnya. Makanan bagi hati ialah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat serta rukun-rukun iman yang lain. Jadi hati tadi bolak-balik tadi, bila masuk iman dia jadi aman. Sebab itu ada 3 kalimah yang dia root word dia sama, alif mim nun. Iman, aman, amanah. Jadi kalau ada iman, insya-Allah ada amanah. Bila ada amanah, ada aman. Bila ada huru-hara berlaku dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, huru-hara tidak stabil, mesti ada amanah yang dikhianati, dan bila ada amanah dikhianati, mesti ada masalah iman. Nah, boleh faham ya? Jadi masukkan rukun iman ke dalam hati kita. Rukun iman ini yang dikatakan, ya, kalau kita nak buat kebaikan, mesti ada 2 ni, iaitu yakin kepada Allah dan yakin pada hari akhirat. Sebab tu selalu hadis kata, barang siapa yang yakin kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah lakukan ini, tinggalkan ini. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia buat ini. Dimulakan dengan keyakinan Allah dan keyakinan kepada hari akhirat. Ini yang dikatakan iman. Itu dalam hadis. Di dalam Al-Quran, bila Allah menyuruh sesuatu ataupun mencegah sesuatu, bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya, kutiba alaikumusiyam, artinya dirikanlah lakukanlah puasa. Ya, kalau nak suruh zakat, disuruh kepada orang yang beriman. Artinya kalau kita nak hijrah, meninggalkan kejahatan, kalau kita nak hijrah dengan niat dan jihad, mesti bermula dengan iman. Ini ya. Jadi saya ingin berkongsi lah apa yang dikatakan oleh guru-guru kita, asatizah kita. Terlebih dahulu saya ingin membetulkanlah, saya benar-benar bukan ustaz. Ya, saya hanya seorang pendakwah dan jauh lagi daripada seorang syekh. Ya, latar belakang saya bukan latar belakang agama. Ya, saya hanya orang yang minat pada Islam, nak cuba. Jadi apa yang saya kongsikan di dalam kuliah-kuliah dalam tulisan ialah apa yang saya dapat daripada guru-guru kita. Jadi kita kongsikan saja. Tahu satu, sampaikan satu. Ya, balighu anni walau ayah. Itulah yang menjadi kekuatan ataupun dalil untuk saya berterusan dalam bidang ini. Ya, orang panggil ustaz, panggillah, tapi saya bukan ustaz. Ya. Jadi di sini saya ingin menegaskan, kata para ulama, ya, kita ni melakukan kejahatan sebab 3 saja. Kita ni melakukan kejahatan sebab 3. Yang pertama, masalah iman. Tak yakin betul-betul kepada Allah, hanya percaya tapi bukan yakin.
Percaya di kepala, yakin di hati. Percaya melahirkan fikiran, yakin melahirkan perasaan atau rasa. Kita bertindak dalam hidup bukan atas apa yang kita fikir, tapi kita bertindak atas apa yang kita rasa. Ramai orang dah fikir as-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Siapa yang tak tahu? Tapi mengikut kajian tadi, 80% orang Islam tidak solat, dan tentulah solat yang paling sukar ialah solat subuh, betul? Kenapa tak laksanakan solat subuh? Hanya fikir itu baik, tetapi tak rasa itu baik. Kita hanya tahu Allah melihat, tapi tak rasa Allah melihat. Kita tahu adanya syurga, tapi kita tak rasa betul-betul syurga tu ada. Kita tahu ada neraka, tapi kita tak rasa neraka tu benar-benar ada dan masuk ke dalam hati kita. Ini yang dikatakan oleh para ulama, ilmu itu ialah ketibaan makna pada hati, bukan pada akal. Sebab tu ada orang PhD dalam bidang agama. Ya, ada orang ada ilmu dalam bidang agama. Ya, dalam bidang, misal kata contoh, dalam bidang sabar, dia boleh tulis tentang sabar, satu buku tentang sabar. Tapi bila ada ujian, dia tak sabar. Kerana apa? Sabar ni bukan di kepala, tapi di hati. Ini yang kita katakan. Jadi orang melakukan kejahatan, yang pertama kerana tidak yakin kepada Allah, yang kedua tidak yakin pada hari akhirat. Ini penting. Dan akibat tidak yakin kepada Allah dan tidak yakin pada hari akhirat ni melibatkan yang ketiga. Terlalu kasih kepada diri dan tak sayang orang lain. Ini soal ukhuwah. Ya, sebab iman kepada Allah dan hari akhirat berkadar terus dengan kasih sayang ataupun ukhuwah ataupun persaudaraan dengan manusia. Makin kuat iman, makin kuat kasih sayang. Sebab tu dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang hingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau ada iman, ada kasih sayang. Jadi kenapa manusia ni melakukan kejahatan? Kenapa dia rasuah? Kerana dia tidak ada iman. Atau kurang iman, dia tak rasa Allah melihat. Kenapa dia melakukan rasuah? Contoh, kalau kita dalam kehidupan, dia tak menghayati yang memberi rasuah, yang menerima rasuah sama-sama dalam neraka. Dia tak nampak. Dia tak nampak dengan mata hatinya neraka tu. Tapi yang dia nampak mata kasarnya duit yang nak masuk. Ya, sebab apa? Sebab tadi. Kenapa dia melakukan rasuah? Sebab dia tak sayang dengan manusia. Kalau kita melakukan rasuah, artinya kita ambil harta yang bukan milik kita, mesti ada orang yang lain dizalimi, mesti ada orang yang ditindas. Ya, kita melakukan rasuah, contohnya engineer atau jurutera ataupun arkitek yang melakukan rasuah, membina bangunan dan jalan. Kemudian bangunan itu runtuh ataupun jalan itu rosak, ada terkorban nyawa. Kenapa dia tak sayang? Kerana akibat rasuah bukan saja soal duit, tetapi soal nyawa kadang-kadang. Kalau pemimpin rasuah, dia melibatkan negara dalam keadaan ekonomi yang akan terimit. Saya bukan menyentuh politik, ya, saya secara umum ni. Ya, ini saya sebutkan bahawa punca kepada kejahatan satu, ya, iaitu punca kepada kejahatan dua, iaitu pertama, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, ini soal iman. Yang kedua, ukhuwah sesama manusia dan semakin tipis dan nipis. Ini. Subhanallah, sebab itu kalau kita tengok sekarang, semua kejahatan yang saya katakan, hijrah kita apalah tadi? Hijrah kita niat, jihad, dan yang kedua, hijrah kita ialah meninggalkan kejahatan. Jadi hati kita perlu dihijrahkan untuk mendapat makanannya iman, dan hati kita perlu dihijrahkan untuk benar-benar zikrullah. Bila dia sakit. Jadi zikir ni apa? Zikir yang paling asas dan paling teras seperti mana yang disebut dalam surah Taha, wa aqimus salata li zikri, dan dirikanlah solat sebagai mengingati aku. Jadi artinya solat adalah zikir yang paling komprehensif, yang paling utama dan utama. Kita kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita ada zikir-zikir yang ratib al-haddad, ratib al-attas misal kata, ataupun ayat-ayat manzil, ataupun dalam yang diajar oleh Hasan al-Banna, ya, yang kita matsurat dan sebagainya, sugra dan kubra. Yang itu zikir, tetapi itu sekunder. Yang paling primer sekali ialah solat. Solat itu yang paling utama. Dan zikir dengan diri kita,
Zikir dengan hati kita seperti mana air pada ikan. Tanpa air ikan akan mati. Tanpa zikir hati akan mati. Hati akan sakit. Jadi bagaimana kita nak lakukan hijrah? Artinya selain daripada hijrah soal keimanan tadi, yang penting ialah hijrahkan solat kita. Hijrahkan solat kita. Jangan cakap panjang-panjang nak hijrahkan ekonomi besar, nak hijrah. First thing first, hijrah solat kamu dulu. Hijrah solat kita. Maafkan saya, bismillah. Hijrah solat kita daripada solat orang jahil. Saya buat dengan sahabat-sahabat insya-Allah kursus-kursus di organisasi-organisasi tentang internalizing core values through solat. Bagaimana kita nak memasukkan nilai-nilai organisasi, integriti, kompetensi melalui solat. Dan kita buat bengkel solat. Subhanallah, bila kita edarkan bagi Fatihah dan suruh bagi makna, bukan tafsir, makna Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim tu apa? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, belum lagi tafsir, makna je. 70% fail. Artinya baca selama ini ritual saja, tak tahu apa-apa. Ingat kalau kita membaca suatu benda yang kita tidak faham, macam mana kita nak hayati dan bagaimana nak ada kesan? Subhanallah, saya ingin ceritakan satu cerita ringkas yang dulu popular. Saya ulang lagi cerita ni. Seorang guru, dia mengajar tauhid kepada anak muridnya. Semasa dia mengajar tauhid, ilmu tauhid kepada anak muridnya yang ramai, dia ada bela burung kakak tua. Burung kakak tua ni dia duduk dalam majlis ilmu. Kemudian tentulah yang paling banyak perkataan yang diulang dalam majlis ilmu ialah perkataan Allah, Allah. Betul. Jadi akhirnya burung kakak tua ni fasih sebut Allah, Allah, Allah. Sebab selalu dengar Allah, Allah. Satu ketika burung kakak tua ini diterkam oleh kucing dan makan, mati. Dan waktu itu guru tu menangis. Bila muridnya bertanya, kenapa wahai guru engkau menangis? Apakah kerana terlalu sayang kepada burung kakak tua peliharaan kau ni? Dia kata tidak. Kata begitu fasih burung kakak tua ni, dengan perkataan Allah, Allah, tetapi sewaktu dia diterkam oleh kucing, dia tak sebut Allah, dia menjerit. Boleh faham maksud saya? Jadi kita ni sebut Allah, Allah, tetapi saat nanti berpisah roh daripada jasad kita, apakah kita dapat sebut Allah? Ataupun dalam hati kita waktu itu tak ada. Sebab Allah, Allah ni mesti diresapi. Tuntutan kalimah syahadah, la ilaha illallah ni mesti dihayati. Jadi kalau solat masih lagi tak tahu makna, solat orang jahil satu hal. Yang kedua, solat tahap yang kedua, solat orang lalai. Tahu makna tapi lalai. Yang ketiga, solat tahap orang riak. Seperti mana dalam surah Al-Ma'un. Yang kata allazina hum fi solatihim sahun, yang riak, neraka wail kepada orang yang solat, yang mana dia lalai dalam solatnya dan dalam menunjuk-nunjuk ataupun riak. Itu tahap yang seterusnya. Ataupun kita masih solat, tahap yang seterusnya ialah tahap orang mujahadah. Ataupun kita naik sikit tahap orang yang dah dapat pahala solat yang diberikan, kata Rasulullah SAW, 11 tu kita dapat 9 ataupun 10 ataupun lulus. Ataupun sampai ke tahap kita solat sampai ke tahap khusyuk, tahap orang muqarrabin. Jadi kalau kita sebut benda yang besar-besar tetapi solat kita masih lagi jahil, masih lagi lalai, masih lagi kerana riak, masih lagi tahap mujahadah, mana mungkin kita boleh berubah? Sebab takwa kepada Allah diukur pada solat. Daripada takwa lahirkan akhlak. Dan daripada takwa juga melahirkan itqan. Subhanallah. Sebab itu kita pegang saja, sikit saja. Tahun ini, 10 hari lagi kita akan 1 Muharram. Yang kita nak hijrahkan ialah hijrahkan solat kita. Faham betul makna. Hayati betul-betul tafsir Fatihah. Tahu ketika rukun fi'li kita, sujud, rokok kita, kita hayati sungguh-sungguh. Dan supaya solat kita berubah, insya-Allah kita akan berjaya. Sebab tu hayal solah dan hayal falah dikampilkan. Dia iringi, dia mengiringi. Hayal falah, hayal solah. Bila hayal solah, insya-Allah kita akan dapat kekuatan untuk mendapat kejayaan. Kejayaan tadi saya katakan awal tadi apa? Bila hari ini kita lebih baik daripada semalam.
Takwa kita hari ini lebih baik daripada semalam. Akhlak kita hari ini lebih baik daripada semalam. Itqan kita hari ini lebih baik daripada semalam. Itu yang dikatakan hijrah. Jadi action plan kita sikit sebanyak ya. Cara kita yang pertama sekarang ni, ini action plan. Tolong ya, awal Muharram ini kita betul-betul buat azam kita nak istiqamah dengan majlis ilmu. Kerana majlis ilmu bagi dua perkara. Majlis ilmu bagi ilmu, yang kedua majlis ilmu bagi iman. Ya, ini ya. Jadi sebab itu dia katakan kalau kita 40 hari tak hadir majlis ilmu, hati kita gelap. Ini satu. Yang kedua, kita mula serius dengan solat kita. Semak balik bacaan-bacaan rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Apa yang dikatakan haya, rasa malu dalam solat. Apa yang dikatakan haibah, rasa merasa kebesaran Allah dalam solat. Macam mana khasyah, rasa takut. Macam mana rasa roja, harap dalam solat. Ada 4 kata Imam Ghazali. Sekurang-kurangnya rasa yang perlu ada dalam solat yang khusyuk. 4 rasa itu. Kita study balik. Bukan saja study, kita tolong amalkan. Ini hijrah kita. Yang ketiga, dengan nafsu kita. Kena mujahadah, lawan. Masalah kita bukan masalah ilmu lagi. Ialah masalah kita terlalu manjakan diri, terlalu ikut nafsu. Yang jahat kita dah tahu jahat. Yang baik kita dah tahu yang baik. Tetapi yang baik itu pahit. Yang jahat itu manis. Sebab tu kena mujahadah. Mujahadah itu pahit kerana syurga itu manis. Mengumpat, manis. Betul. Sebab tu saya katakan dalam entry saya yang terakhir. Yang penting, ya, kita belajar bercakap 2 tahun. Kita belajar bercakap. Tetapi kita nak belajar diam sepanjang hayat tau. Nak diam ni, ya, daripada mengumpat, daripada komen ini yang kita tak tahu. Media sosial sekarang, minta maaf ya, tempat kita menghukum seseorang. Yang kita tak tahu, biar, jangan masuk campur. Betul? Senang ke? Sebab tu yang bermula daripada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan au yasmut. Betul? Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, itu apa dia? Iman, betul? Cakap yang baik atau diam. Mujahadah. Yang seterusnya, kena cari mentor ataupun guru. Ya, guru-guru untuk kita dapat bermuzakarah, dapat kita panduan-panduan dalam kehidupan kita. Kena ada guru. Ya, dan banyak guru kita, dan jangan taksub. Ya, yang ini guru ni ngajar, yang ini baik, yang ini pun baik, yang ambil. Ya, ini kita ni. Kemudian seterusnya ada sahabat-sahabat yang seia sekata. Ada ahli jemaah kita. Ya, Quran ni main ini, insya-Allah ni jemaah kita, sahabat-sahabat kita, circle kita. Betul? Sebab siapa kamu pada 5 tahun akan datang ditentukan oleh 2 perkara. Buku apa yang kamu baca, dengan siapa kamu bergaul. Buku soal ilmu. Ya. Dengan siapa kamu bergaul ialah sahabat. Agama tu ditentukan oleh sahabat kita. Jadi kena ubah sahabat kita. Sahabat-sahabat yang wrong gang ni, minta maaf, yang wrong gang. Dengar betul-betul, wrong gang, W-R-O-N-G, wrong. Wrong gang ni kita jangan putuskan. Sebab memutuskan ukhuwah tu tak boleh. Tapi jarakkan, jangan dekat-dekat. Sebab nanti dia bawa kita ke arah yang lain balik. Ya, ini. Kemudian tolong penuhkan program harian, mingguan kita, bulanan kita dengan program-program Islam. Beribadahlah sehingga penat untuk kita melakukan maksiat. Beribadatlah sehingga kita penat untuk melakukan maksiat. Kemudian suasana persekitaran kita, rumah kita, tolong hijrahkan daripada rumah bercorak home theater kepada bercorak madrasah. Rumah yang bercorak muzium, sini ada, sini macam muzium, tukar dalam bentuk nampak macam masjid. Ya, ini hijrah kita yang boleh kita buat. Betul ya? Ibu hijrah, contoh, lebih cakna dalam masakan, contoh, bahan-bahan, ingredient lebih cakna. Yang ini syubhat, yang ini tak ada. Kita kena tengok. Walaupun sekecil-kecilnya. Subhanallah ya. Jadi cuba saya nak akhirkan dengan satu hadis panjang ya, yang diriwayatkan dalam banyak kitab hadis, iaitu seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Semua orang faham. Cerita ni semua orang faham. Semua orang pernah dengar. Kemudian dia pergi kepada seorang ulama, dia kata, saya dah bunuh 99 orang, macam mana?
Boleh tak taubat? No way. Dia pun kena bunuh juga, dibunuh 100. Baru dia jumpa syekh yang betul, guru yang betul, yang alim lagi murabbi. Dia kata boleh berubah, tak ada masalah. Syaratnya, kamu pergi ke satu tempat, di sana kamu akan dapat kebaikan, ada orang yang buat baik, suasana yang buat baik. Jadi hadis ini selalu dipahamkan tentang pengampunan dosa. Tetapi saya nak fahamkan satu sudut yang lain, iaitu perlunya kita pergi jauh. Sekedar dengar ya, kadang-kadang hijrah maknawi perlu dimulakan dengan hijrah makani. Boleh faham maksud saya? Nak hijrah mindset, nak hijrah nilai, nak hijrah jiwa, kadang-kadang perlukan kepada hijrah luaran juga. Di tempat yang lebih baik, circle kita. Ya sekarang ni, cuba keluar daripada, cuba tengok ya social media kita, rakan Facebook kita. Yang mana yang banyak ni keluar. WhatsApp. Kalau kita tengok grup WhatsApp ni banyak mengarut. Banyak subhanallah, kadang-kadang terjadi gurauan antara lelaki perempuan, minta maaf, saya cakap minta maaf sangat. Ya, sexual grooming ni. Ya, kita kadang berlaku dalam grup WhatsApp ni. Cakap-cakap kotor-kotor ni, double meaning dan sebagainya. Kalau ada, left group. Ini hijrah kita. Ya, ini yang saya ataupun rakan Facebook kita ataupun TikTok kita. Ya, di sini kita ada TikTok yang baik, ada yang TikTok yang tak baik. Jadi kita mulakan kita ni, kita tak boleh nak meninggalkan kejahatan yang bila berdepan kalah kita. Tetapi kita jangan dedahkan diri kita menghampiri punca-punca kejahatan. Sebab tu dalam Quran dikata bukan jangan kamu berzina, tetapi jangan kamu hampiri zina. Tempat-tempat dia, temptation yang godaan-godaan yang boleh menyebabkan kita jauh. Sebab kalau berdepan kita kalah. Jadi hijrah kita ialah pergi ke arah kebaikan. Subhanallah. Ya, saya rasa itu saja yang dapat ya saya kongsikan. Tepat jam 11, saya tidak ambil banyak masa sebab insya-Allah saya yakin para asatizah yang lebih unggul ilmunya, yang lebih komprehensif huraiannya akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang pasti ada dalam penyampaian saya. Ya, yang baik itu datang daripada Allah, terimalah sekiranya ada. Tapi pasti ada kelemahan dan kekurangan, itu daripada saya sendiri. Saya kembalikan kepada yang mulia Ustaz Ibrahim untuk agenda seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Fahrul Joy atas kesudian bersama dengan kita dalam bicara Jumaat Barakah dengan tajuk Hijrah Hati. Tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah kita pada pagi ini kita dapat manfaatkan waktu di pagi Jumaat yang mulia ini dengan pengisian untuk kita memandu hati kita ke arah yang lebih baik, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ianya sebagai sebahagian daripada amal saleh kita pada hari ini dan sebagai ganjaran pahala di akhirat nanti. Okey, Din. Lift. Belumkan pada tuan-puan, nanti boleh lihat di ruangan chat Google Meet masing-masing. Tuan-puan yang masih belum turut serta dengan sahabat Quranic Mind untuk mengikuti program kita boleh masuk melalui grup sahabat Quranic Mind. Dan insya-Allah kita akan maklumkan semasa ke semasa program-program kebaikan ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-puan, terutamanya Ustaz Fahrul Joy ya, yang sentiasa bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Tangguhkan majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah semoga Allah Taala berikan kekuatan kepada kita semua untuk kita berhijrah kepada yang lebih baik. Terima kasih Ustaz.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz dan terima kasih semua sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.